A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita mulakan kelas dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jangan lupa tutup doa dengan selawat kepada Nabi. Okey. Baik, jadi sila ambil buku teks dan buka muka surat 86. Dan tajuk kita pada pagi ini, apa dia atas tu? Waspada selalu. Waspada selalu. Okey, waspada ni apa dia? Perkataan waspada ni macam agak jarang lah untuk kita gunakan sebenarnya dalam perbualan harian kita. Ke awak semua ada pakai perkataan waspada ni? Awak ada cakap kat kawan awak tak? Waspada sikit. Ha? Muka surat berapa kelas? Tolong jawab untuk dia. 86. Terima kasih. Muka surat 86 Jangan tulis kat chat ni. Kan sorang-sorang kan masuk. MS86. Alright. Okey, balik semula kepada apa yang kita bincang tadi. Adakah awak cakap waspada dengan kawan-kawan awak? Tak. Tak ada kan? So awak faham tak apa maksud waspada tu? Faham. Berhati-hati. Betul, berhati-hati. Okey. Ancaman sekeliling ialah keadaan persekitaran yang boleh mendatangkan bahaya kepada diri sendiri. Okey. Pernah dengar tak satu pepatah Melayu? Malang tak berbau. Pernah dengar? Pernah. Pernah kan? Pernah. Bagi yang tak pernah dengar, kita dalam bahasa Melayu ada satu peribahasa. Ada satu pepatah. Yang berbunyi malang tak berbau, yang maksudnya kita tak tahu bila bahaya akan datang pada kita. Kita tak tahu. Kita tak tahu hari ini bahaya apa yang akan menimpa kita. Apa risiko. Setiap kali kita keluar atau setiap kali kita berjalan-jalan, kita sentiasa terdedah kepada risiko untuk mendapat apa-apa ancaman, untuk menerima apa-apa ancaman. Jadi adalah lebih elok kalau kita boleh cegah daripada benda tu berlaku. Okey? Sebab kadang-kadang benda ni dia tak payah berlaku banyak kali. Ancaman ni dia berlaku sekali je, dah cukup dah untuk musnahkan hidup awak, untuk seumur hidup awak. Okey? Jadi kita nak elak benda ni at all cost. Seboleh mungkin kita kena elak ancaman-ancaman ini, insya-Allah. Okey, baik. Jadi lihat situasi di bawah yang boleh mengancam keselamatan diri kamu. Okey, jadi dalam buku teks tu ada 4 situasi. Okey, ada 4 situasi yang ditunjukkan. Okey, Imran, tolong baca dekat Ustaz situasi yang pertama. Situasi yang pertama, apa dia? Imran? Ush, hilang terus ke? Hello. Okay, Ustaz tukar orang. Tapi jangan fikir awak selamat. I'll come back for you later. Putri Idina, boleh bacakan pada Ustaz apa situasi pertama yang buku teks cakap? Menerima pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Okey, baik. Ada tak antara korang dalam kelas pernah berada dalam situasi ni, menerima pemberian daripada orang yang tidak dikenali? Saya tak. Tak. Ada? Saya tak pernah. Tak pernah. Okey, tak pernah. Tak pernah. Lepas tu, pernah tak awak nampak depan mata awak situasi ni berlaku? Memberi pemberian daripada orang yang tak dikenali, ada tak?
Tak. 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 Tak kan? Okey. Sebabnya, hakikatnya benda ini modus operandi menculik ataupun mencolek kanak-kanak dengan memberi pemberian adalah modus operandi yang dah lama. Kan? Oh, kita dah tahu lama dah sebab tiap-tiap tahun, tiap-tiap kali mesti akan keluar benda ni. Mesti akan cakap, jangan ambil barang daripada orang yang kita tak kenal. Jangan ambil barang daripada orang yang kita tak kenal. Betul tak? Betul. Betul tak? Jadi, apa yang saya nak cakap, dia tak akan berlaku semudah dalam gambar ni. Dia tak akan jadi macam dalam gambar ni lah. Tiba-tiba je ada orang naik kereta, adik nak tak biskut ni? Adik nak tak keropok ni? Kalaulah dia semudah itu, insya-Allah Ustaz pasti tak ramai yang akan tertipu, tak ramai yang akan dicolek. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Dia tidaklah semudah itu. Okey, Ustaz bagi tahu antara modus operandi yang akan digunakan bila dia datang dia akan bawa, katakanlah macam dia bawa pencil box. Dia akan cakap macam ni. Dia akan cakap macam ni. Adik ada terjatuh tak pencil box tadi? Adik, abang rasa ni adik punyalah. Tadi ni jatuh daripada beg adik lah. Dia akan buat macam tu. Dia takkanlah macam tiba-tiba dia bawa keropok. Lepas tu, adik nak keropok tak? Memanglah tak ada orang nak ikut. Betul tak? So dia akan tukar macam tu. Ataupun kalau dia dah memerhati, mungkin dia dah memerhati ibu kita ambil kita hari-hari atau sebagainya, dia akan tukar. Mungkin dia akan datang, dia bawa satu handset yang sama macam handset ibu kita. Mungkin. Dia akan cakap, adik. Cuba tengok ni handset ibu adik kan. Ibu adik accident tau dekat belakang sana. Cepat-cepat ikut abang. Tu antara contoh pemberian orang yang tak dikenali. Dia takkan jadi semudah macam keropok, macam aiskrim. Itu semua zaman dulu-dulu. InsyaAllah lah pelajar-pelajar kita sekarang semua dah bijak, dah pandai. Dia dah takkan tertipu dah benda-benda semudah itu. Jadi diorang akan lebih complicated kan benda tu. Lagi susahkan lagi benda tu. Now, untuk menyelamatkan diri, tak kisahlah dia bagi tu apa, dan tak kisahlah dia cakap tu awak punya ke apa ke, senang je. Awak hafal satu ayat ni. Okay? Awak cakap dekat dia, abang, saya tak kenal abang. Okay? Boleh? Itu ayat dia. Abang, saya tak kenal abang. Cakap kuat-kuat. Dan ayat itu sepatutnya akan menggertak dia sedikit sebanyak untuk back off, untuk dia tahu, okey, budak ni aku tak boleh tak tipu. Okey, faham? Ingat satu benda lagi, bila dengan stranger sebegini, jangan gunakan suara awak yang lembut. Awak kena gunakan suara awak macam mana awak borak, cikgu-cikgu boleh dengar dalam bilik guru, awak jerit dengan kawan-kawan awak dalam kelas tu, kelas sebelah boleh dengar. Itu suara tu yang awak kena guna. Okey? Jap abang. Saya tak kenal abang. Faham? Okey, kita buat pada langkah yang kedua. Kir Muhammad. Where are you? Okay. Bermain sendirian di taman permainan tanpa pengawasan ibu bapa. Okey, kalau bab yang ni Ustaz agak tidak risaulah sebabnya sekarang ni waktu-waktu PKP dah Ustaz yakin keluarga awak pun tak bagi awak main kat taman. Sekarang ni kan tak boleh nak keluar pun, kan? Betul tak? Betul tak? Okey, dan situasi ni awak masih main taman lagi ke? Tak, saya tak main taman. Tak kan? Jadi situasi dalam buku teks ni agak tidak kena lah. Okey. Ustaz tukar kepada situasi yang lebih kena. Ustaz rasa daripada bermain di taman permainan, yang awak lebih terdedah untuk bergerak seorang adalah di shopping complex. Ataupun di pasar raya lah. Di pasar raya. Saya bukan. Bukan? Tidak. Mungkin waktu tu awak berjalan dengan mak ayah awak. Tapi at some point
Awak terlepas daripada diorang. Mungkin sebab awak ralik Oh, saya tengok ingat. apa-apa benda. Saya ni ingat masa saya ni kecil, saya ni macam itu ni macam lost. Lost Dekat kan? TMG. Yes. Dekat TMG. Itu Saya sebab ingat tu, lagi. sebab tu Ustaz kata. Tapi saya ni kecil. Masa saya ni kecil lagi. Okey. Ustaz, masa tu saya nak tahun Aha. uh, Cerita-cerita. mak saya nak scan. Waktu mak saya beli lah. Dah sekali saya pergi ke mana lah, batu hilang. Saya pun nangis. Batu jumpa jiran saya. Jiran sebelah saya. Lepas tu mak saya nak cari-cari, jumpa. Okey, jadi betul tak Ustaz kata situasi di taman permainan ni rasanya dah payah dah nak berlaku sebab kita dah jarang dah pergi taman permainan, kita lagi banyak pergi pusat membeli belah atau pasar raya, betul tak? Jadi lebih mudah untuk awak bersendirian tanpa pengawasan ibu bapa tu di pasar raya sebenarnya. Muka surat 86. 86. Okay. Jadi Ustaz pun pernah juga melalui benda yang sama. Biar Ustaz cerita yang Ustaz punya. Benda ni berlaku di Cameron Highland. Okay. Waktu tu Ustaz, let me think. Dah jam 4 rasanya. Dah jam 4 atau dah jam 3. Lebih kurang awak lah. Lebih kurang awak. Okay, dan Ustaz pergi ke Cameron tu dengan family Ustaz lah. Okay, ni dulu punya cerita. Lepas tu kita orang masuk dalam ladang rama-rama. Ladang rama-rama dia agak luas Okay. Ladang rama-rama dia agak luas. Lepas tu kat tengah-tengah ladang dia tu ada satu kedai cendera hati, cendera mata. Okay, tahu kan kedai souvenir kan? So dalam tu adalah jual beberapa benda. So dalam tu termasuk dalam tu juga ada jual mainan rama-rama tu. Macam model rama-rama macam tu lah. Ustaz rasa benda tu macam cantik gila. Lepas tu Ustaz pun minta dekat mak Ustaz nak benda ni. Ustaz kata Ustaz nak benda ni. Tapi mak Ustaz tak bagi. Somehow Ustaz merajuk dan Ustaz stay kat situ. Ustaz tak nak gerak daripada situ. Dan kadang-kadang budak-budak macam tu bila dia merajuk, dia duduk terus kat situ. Ustaz kecil-kecil dulu macam tu lah, pemberontak juga. So Ustaz duduk terus kat situ, Ustaz tak nak pergi mana-mana. Tapi situasi ini, family Ustaz tak sedar. Dia tak nampak benda tu. Okay? Dia tak nampak benda tu. Dan dia orang dah berlalu daripada situ. Bila Ustaz dah habis merajuk sikit, Ustaz tengok atas, rupa-rupanya Ustaz seorang. Ustaz dah lost, seorang. Jadi, lepas tu Ustaz cari balik, alhamdulillah jumpa lah. Tapi nangis juga berair beringus-ingus juga kan. Nangis satu ladang rama-rama tu. Lari tolong, mak, mana mak. Jadi kat sini Ustaz nak bagi tahu. Bila awak pergi ikut family, awak pergi ke mana-mana sekalipun, awak kena keep on eye kepada penjaga awak. Pastikan awak sentiasa ikut awak punya penjaga. Jangan hilang daripada pandangan dia orang. Boleh? Alhamdulillah waktu tu Ustaz tak dicolek. Alhamdulillah sewaktu yang kawan awak sesat tu tak dicolek. Alhamdulillah. Tapi macam Ustaz cakap tadi, benda-benda ini dia berlaku sekali sahaja, dah cukup lah untuk kita menyesal seumur hidup. Okay. So at all cost kita kena cuba elakkan, insya-Allah. Okay, yang ketiga adalah baca je. Nama yang ketiga apa? Situasi yang ketiga. Melayari internet tanpa pengawasan ibu bapa. Okey, melayari internet tanpa pengawasan ibu bapa. Kenapa benda ni bahaya? Cuba beritahu Ustaz, kenapa benda ni bahaya? Tak tahu. Tahu. Saya melayar internet tapi saya ni tak nak pergi dekat luar ikut apa-apa orang. Saya ni tak ikut pun. So itulah. Okey, cuba bagi tahu Ustaz, siapa tahu kenapa melayari internet tanpa pengawasan ibu bapa ni boleh jadi satu ancaman? Dia boleh jadi satu benda yang bahaya. Kenapa? Ya. Cerita. Kenapa? Tak tahu. Okey. Tak tahu. Sebab tak sihat untuk mata.
Tak sihat untuk mata. Lagi? Lagi? Lupa buka Ustaz. Dah lah, tak tahulah. Tahu je Ustaz. Okey, biar Ustaz bagi tahu Hmm. Kadang-kadang kat internet ni kan. Dia sesetengah aplikasi. Contohnya kalau awak ada apa-apa aplikasi chatting lah. Contohnya macam awak pakai apa sekarang untuk chatting? Mungkin Instagram, mungkin Twitter. Itu WhatsApp. Mungkin kalau masih ada yang pakai Messenger, Ustaz tak tahu, Facebook, mungkin apa-apa yang boleh menyebabkan kita berhubung dengan orang. Dan kemudian pada waktu tu awak tak diawasi oleh ibu bapa awak. Awak kena tahu wujud orang-orang jahat dekat internet ni yang bila dia chat awak, dia akan manipulasi awak supaya awak melakukan sesuatu atau membocorkan rahsia sesuatu. Cara dia chat sangatlah smooth, dia akan tanya dengan baik. Tapi rupa-rupanya dia tanya tu sebab dia nak pergi rompak rumah kita. So dia tanya, kat rumah tu biasanya berapa orang biasanya mak dengan ayah pergi kerja pukul berapa Lepas tu kalau mak ayah pergi kerja, awak biasanya duduk dengan siapa kat rumah? Rumah awak kat mana sebenarnya? Now, soalan-soalan macam ini tolong jangan jawab. Okey, itu adalah privasi awak, simpan pada diri awak sendiri. Kalau cikgu tanya, Saya tahu. Saya ni macam tengok yang itunya yang video. Kerajaan tak Tapi pakai. saya ni tak nak pun. Saya ni tak nak. Saya tak nak kata apa-apa yang dekat chat. Saya tak saya ni tak kata apa-apa pun. Itu saja. Saya tengok saja. Lepas tu tengok video lain. Tak lain. okey. Kalau macam tu baguslah. Tak, Ustaz bagi tahu. Kan kita kena elak ancaman. Okey. Selain daripada korek rahsia, dia boleh juga jadi wujudnya orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang tak ada ambil kepentingan apa-apa pun daripada awak. Cuma dia akan hasut awak untuk lakukan sesuatu yang tidak bermoral. Katakanlah dia akan kata macam awak pernah tak rasa macam mana kalau kita kelar kita punya tangan dengan pisau sendiri? Atau awak tak tahulah. Kat rumah awak ada pisau tak? Cuba awak pergi ambil pisau tu kejap. Dia akan suruh kita lakukan apa-apa benda yang tak masuk akal. Dan benda ni walaupun kita dengar macam bodohnya, betul ke ada orang buat? Ada. Ada orang bunuh diri sebab ada orang suruh. Ada orang tikam diri sendiri sebab dia tengok internet sebab ada orang suruh. Okey? Jadi benda ini bukan benda yang main-main. Setiap apa yang mungkin awak tengok atau orang chat dekat awak di internet yang menyuruh awak untuk melakukan sesuatu, awak kena pergi jumpa penjaga awak, ibu bapa awak atau orang yang lebih besar dalam rumah tu, abang awak atau kakak awak, tanya dia. Boleh ke buat macam ni? Betul ke buat macam ni? Faham? Jangan bertindak sendiri. Okey? Bukan semua orang di internet tu baik. Faham? Okey, dan akhir sekali adalah berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Okey, secara logiknya lah. Awak semua dah tahu dah benda tu bahaya kan? Tak boleh jalan seorang-seorang. Faham kan? Tapi kita merujuk kepada situasi yang kadang-kadang benda ni kita tak boleh nak ubah. Okey? Kadang-kadang kita tak boleh nak ubah. Kita memang nak kena jalan-jalan tu seorang. Kita dah tinggal seorang. Kita nak kena pergi situ. Nak tak nak kita kena pergi situ. Lepas tu tak ada orang pula tu kat sekeliling. So nak tak nak kita memang kena jalan seorang. Pernah tak ada situasi macam tu? Pernah. Tak. Ada yang pernah? Saya tak. Okey, kalau tak pernah bagus, tapi ada yang pernah Ustaz dengar. Sebab benda ni memang akan berlaku. Kita terpaksa juga jalan seorang-seorang macam mana pun. Okey, jadi Ustaz nak bagi tahu. Berjalan seorang diri, cuba cari tempat yang tidak sunyi. Cari pilihan yang tidak sunyi. Tak apalah jauh sikit. Okey,
Awak tengok, oh kalau lalu sini boleh sampai cepat tapi sunyi tempat ni, tapi tepi dia lorong, tak ada orang dalam lorong ni. Atau aku boleh ikut jalan depan ni, jalan yang ramai orang ni, tapi jauh lah sikit, tak apa. Ikut jalan yang ramai orang, jangan ikut jalan yang sunyi. Okey, berjalan seorang diri ni mesti awak akan ada masa yang awak kena jalan seorang diri. Okey, bukannya kita sentiasa ada orang kat tepi kita. Ada masa memang kita kena berjalan seorang diri. Okey, benda tu kita tak boleh elak. Tapi yang kita boleh elak adalah tempat yang sunyi. Faham? Elakkan tempat yang sunyi. Tak apalah, jauh sikit ke, lambat sikit ke, kena air hujan ke kalau lalu kat situ. Okay. Tapi jangan lalu di tempat yang sunyi seorang diri. Elakkan seboleh mungkin. Okey. Tengok muka surat 87 tu. Okay, tengok muka surat 87 tu. Bijak bertindak. Okey, tadi kita dah tahu ancaman-ancaman ini mungkin datang daripada mana. Kan? Dan kita pun sebenarnya dah bincang dah pun apa langkah-langkahnya pun tadi. Tapi tak apa, kita tengok lagi. Okey, yang pertama sekali. Nur Amni tolong baca yang pertama. Nur Amni. Okey. Okey kelas. Satu kelas. Tolong baca yang pertama sekali apa bijak bertindak. Yang warna biru kat atas tu. Jangan pemberian daripada orang yang Jaga menarik ramai kemenangan daripada orang yang tidak dikenali. Okey, macam Ustaz cakap tadi. Okey, yang kedua. Yang kedua. Beritahu guru atau ibu bapa jika dia ancam. Betul. Jarang Yang ketiga. berkumpulan Berjalan secara berkumpulan jika melalui tempat yang sunyi. Okey. Itu langkah-langkahnya. Okey. Okey. Okey, baik. Ustaz nak awak betul-betul ambil berat benda ni. Sebab benda ni bukan main-main Okey. Kalau awak dicolek, awak tahu tak apa yang kemungkinan yang akan diorang lakukan kepada awak? tahu. Okey, apa dia? Guna. Bunuh. Kenapa dia orang nak kena bunuh awak? Apa tujuan dia orang nak bunuh awak? Ambil organ. Organ atau jual. jual Penjualan organ. Okey, so penjualan organ salah satunya. Yang kedua, ya Allah seramnya. Yang kedua, kalau dia colek awak, apa lagi yang dia boleh buat? Apa lagi yang dia boleh buat? jual Jual awak sebagai hamba. Okey. Dia takkan bunuh awak, dia akan jual awak sebagai manusia, sebagai hamba daripada kecil kepada salah satu organisasi, mungkin untuk dijadikan pelacur, mungkin untuk dijadikan hamba, mungkin untuk dijadikan runner dadah, tapi daripada kecil supaya dia orang boleh train kita daripada kecil. Dan awak dah takkan boleh kembali dah kepada keluarga awak. Okey, selain tu apa lagi? Dan dia orang mungkin buat kalau dia orang colek kita, dia orang nak buat apa lagi yang kita? Tahu? Tebusan. Tebusan tu apa Ustaz? Oh, Maksudnya busan. dia colek awak, dia call mak awak, dia cakap kalau awak nak balik anak awak kena masukkan 50,000 dalam akaun bank ni. Sebagai contoh. Okay. Jadi ada banyak sangat kemungkinan. Macam awak cakap, mungkin dia orang akan bunuh awak dan jual organ awak. Ambil organ awak dan jual. Mungkin dia orang akan jual awak sebagai hamba. Untuk dijadikan apa-apa pada masa hadapan. Dan mungkin juga dia orang akan jadikan awak sebagai tebusan untuk dapatkan sesuatu daripada keluarga awak. Dan semua itu tak akan berlaku kalau dia orang tidak dapat colek awak. Jadi punca utamanya adalah bila dia orang dapat colek awak. Okey?
Jadi awak kena elak macam mana sekalipun untuk dicolek. Dan kita dah pun belajar langkah-langkahnya. Buka muka surat 88. Buka muka surat 88. Okey, nombor 1 dan nombor 2. Jom kita bincang terus. Kita buat kat sini terus je, okey. A tu selamat ke tidak? Tak. Ha? A tu selamat atau tidak? Tak. Tak selamat, betul. Okey, B kenapa tak selamat A? A kenapa tak selamat? Sebab dia seorang. Dia seorang. Dia seorang. Okey, B selamat tak? Dia selamat sebab dia berkumpulan dan kita nampak tempat tu tak sunyi, ada orang dewasa. Okey? Okey, C selamat tak? Selamat sebab kita nampak kat situ ada penjagaan oleh orang dewasa. Kat situ ada orang dewasa. Okey, mungkin ibu bapa dia lah. Okey, D. Yang D tu selamat tak? Tak. Kenapa tak selamat? Sebab dia Ustaz, yang C tu macam mana Ustaz? Tak dengar. Yang C tu selamat sebab ada penjaga kat situ. Ha, nampak? Yang baju hijau tu penjagalah. Dan dia tidak berseorangan lah di situ, okey? Yang D tidak selamat sebab dia seorang-seorang di tempat yang sunyi. Okey, padankan gambar. A, gambar dia mana? Bawah. Ha? Yang bawah, mengelakkan diri daripada berseorangan di tempat sunyi. Okey, yang B tu? Atas. Yang atas lah. Okey, menolak pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Okey, faham? Okey. So, itu sahaja pembelajaran untuk hari ini.